Habis yang selama hari ni aku nampak tu, yang aku main dengan dia orang tu, bukan orang lah. Maksudnya bonda tu siapa? Macam tu. Bonda tu siapa? Saya tak pernah jumpa. Jadi yang tahu kisah ni sebenarnya saya dengan arwah abah je. Sebab saya selalu borak pasal diorang ni dengan bonda ni dengan abah. Kalau macam bonda dengan budak 3 orang tu datang pun, arwah abah yang selalu panggil saya. Macam, bonda dah sampai. Macam tu. Jadi sebab tu lah saya rasa diorang tu real. Faham? Jadi misalnya, mana ada arwah abah pun selalulah diorang borak lepak dekat rumah ni apa semua. Saya pernah duduk dekat atas pangku bonda semua. Jadi macam tu bukan halusinasi saya. Okay. Jadi bila saya cerita dekat family saya, kat situ lah diorang macam dah tak betul dah kau ni. So macam kat situ dah start macam okay, selama hari ni yang beberapa tahun saya berkawan tu bukanlah manusia. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, minggu lepas kita kata pelajar baru dah bercerita kisah-kisah hostel dia. Kan, walaupun hari sama kita shoot. Betul. Kita macam biasa, kau nak kenalah support kita orang lebih sikit kan. Ini lah caranya. Jadi macam mana nak support kita orang tu? Dengan cara jangan lupa like, share dan subscribe ni. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang ada social media, ada Instagram, ada TikTok, okay, boleh follow kita orang dekat akaun kita orang. Link ada sediakan dekat bawah. Dan kalau korang ada cerita seram nak kongsi dengan kami, nak datang studio ataupun nak jadi caller, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Ada part 1 korang tengok kita orang main terjah terus nama dia Amira. No. Asalnya kita kena perkenalkan diri jugalah dia kan. Untuk part 2 ni supaya orang tahu nama dia yang sebenar ke apa ke kan. Tak kisah tu pulang. Okey, boleh perkenalkan diri dulu Amira. Okay, nama saya Nur Hamizah sebenarnya, tapi ramai panggil saya Amira. Mungkin lebih mudah disebut kata diorang. So yalah, panggil Amira je lah. Amira? Ya. Tak kena. Jauh. Amira. Kan? Ke dia ada cerita di sebalik nama? Ada. Okay. Dia cerita seram ke tak? Boleh jadilah. Boleh jadi. Okey, itu yang kita nak tahu sebenarnya. Okey. Lately ni kita pun cerita best-best habis. Betul. Kan? Kita minggu ni siapa tak layan Santai Chill memang satu kerugian lah. Jadi ajaklah kau punya saudara mara, pakcik-pakcik, kawan-kawan, layan Santai Chill. Banyak tiba kita dapat pada cerita ni. Tengah mandu masak kan. Okey, jadi Mira, part 1 kita dah ada cerita tentang asrama. Kan? Dan kita nak tahu asal usulnya, macam mana Mira ni boleh nampak dan apa kejadian lagi mistik yang mungkin Mira simpan sampai sekarang. Okay. Sebenarnya asalnya saya tak tahu pun yang saya boleh nampak. Okay. Memang saya tak tahu. Jadi waktu zaman kanak-kanak saya dulu, saya anak yang ke-10, memang sangat rapat dengan arwah abah. Dan saya tak tahulah, waktu tu saya cuma fikir yang adik-beradik saya jealous je dengan saya. Okay. Tapi rupanya point of view diorang, sebenarnya point of view diorang saya ni pelik bagi diorang lah. Tapi bagi saya okey je. Saya macam, saya ramai kawan kan. Dan saya sangat suka main dekat taman mainan dekat kampung saya tu. Waktu saya main tu selalunya pukul 5 sampailah ke maghrib. Macam tu.
Dan saya akan main dengan 3 orang kawan saya yang paling rapat pada waktu tu, dan beberapa lagi yang lain lah, yang budak-budak kampung lah yang memang saya kenal. Tapi syarat untuk saya kawan dengan 3 orang budak tu adalah jangan tanya nama. Jangan tanya nama Mira atau nama kawan? Nama dia. Okey. Jadi 3 orang budak tu, seorang lelaki, 2 perempuan. Memang saya sangat rapat dengan dia. Setiap hari memang main dengan dia. Ayah saya pun tahu saya main dengan dia. Abah tahu saya main dengan dia. Memang Abah tahulah, memang tahu tu kawan saya. Macam tu kan. Kadang-kadang dia orang datang rumah kan, kadang lepak. Kita waktu kecil, kita tak pernah fikir apa-apa. Kita dalam kepala otak kita hanya main dan main. Okay, kita punya tak ada masalah kan. Kita tenang waktu tu. Okay, jadi 3 orang budak ni selalu ditemani dengan seorang perempuan yang saya panggil dia Bonda. Saya panggil dia Bonda. Orangnya cantik sangat. Dia baju dia tu orang kata sopan je sentiasa. Memang lawa. Pakai baju kebaya, kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang colour putih. Rambut dia sentiasa sanggur rapi, dan selalu akan ada mak kau hitam. Mengecut. Tak apa. Akan selalu ada sekuntum bunga merah dekat. Saya pun tak pastilah bunga merah tu bunga mawar ke bunga apa, tapi selalu akan ada satu kuntum bunga dekat kepala dia. Okay. Bonda ni dia tak banyak cakap. Dia macam senyum je orang dia. Kalau macam kita orang tengah main sama-sama kan, dia akan macam perhati tengok kita orang main, make sure yang kita orang tak ada apa-apa yang berlaku. Lepas tu kadang-kadang Bonda rajin buatkan saya makanan juga, macam jajan macam tu. Selalu juga kadang-kadang dia bawakan macam cekodok kot, saya rasa macam cekodok lah. So dah lama kan. Selalulah makan dengan 3 orang budak perempuan tu, 3 orang kanak-kanak kawan saya tu kan. Kita orang memang tak ada panggil nama. Dia pun tak pernah panggil nama saya. Memang kita orang macam weh macam tu. Kalau macam borak kan, weh jom lagi sini, weh jom lah main masak-masak, jom lah main pondok-pondok, macam tu. Okay. So bila saya masuk asrama anak yatim, means saya dah separate daripada diorang. Faham. Saya dah separate daripada diorang lama, selama 3 tahun. Okay, bila selama 3 tahun tu, semakin lama ingatan saya dekat diorang tu makin berkurang lah, sebab saya dah ada ramai kawan-kawan baru. Lepas tu bila saya dah keluar asrama, saya sekolah menengah macam biasa. Sampailah saya habis sekolah menengah, kira macam kita orang duduk family gathering waktu tu. Saya pun diorang pun bercerita lah. Ada pula lah yang cerita pasal zaman-zaman arwah abah waktu tu. Waktu saya cerita lah, saya tanya, mak mana budak 3 orang yang dulu masa kecil-kecil orang main dengan dia lah, dengan ada seorang perempuan tu, nama dia tak tahulah, tapi orang panggil dia Bonda mak, macam tu. Masa tu mak saya macam, Bonda? Budak 3 orang? Siapa macam tu kan? Siapa? Kau pernah main dengan siapa? Alah yang selalu datang rumah, kadang-kadang maghrib dia orang ada kat rumah lah mak. Dia orang pun selalu je makan dekat sini. Abah tahulah, cakap macam tu kan. Dia orang selalu makan kat sini, cerita macam tu kan. Lepas tu mak macam, mengarut je kau ni macam tu. Lepas tu akak saya cakap, kau jangan mengipik lah. Kau kecil-kecil dulu main sorang-sorang, tak apa tak main sorang-sorang. Dia macam orang tak betul je. Lepas tu cakap kita orang palau dia. Padahal macam tu. Lepas tu saya macam, jangan meripik lah. Memang kita orang main dengan korang pun ada lah. Maksudnya macam kakak saya buat hal dia, saya ada dengan kawan-kawan saya buat hal saya. Macam tu kan. Jadi macam kita cakap, bongak lah korang ni, saja je nak menakut-nakutkan aku macam tu. Jadi macam Waktu tu bukan habis sekolah. Habis sekolah rendah lah. Maksudnya habis sekolah rendah waktu tu. Sekolah rendah. Jadi saya macam, habis yang selama hari ni aku nampak tu, yang aku main dengan dia orang tu bukan orang lah. Maksudnya Bonda tu siapa? Macam tu. Bonda tu siapa? Saya tak pernah jumpa. Jadi yang tahu kisah ni sebenarnya saya dengan arwah abah je. Sebab saya selalu borak pasal diorang ni dengan Bonda ni dengan abah. Kalau macam Bonda dengan budak 3 orang tu datang pun, arwah abah yang selalu panggil saya. Macam, Bonda dah sampai. Macam tu. Jadi sebab tu lah saya rasa diorang tu real. Faham? Jadi misalnya, mana ada arwah abah pun selalulah dia orang borak lepak dekat rumah ni apa semua. Saya pernah duduk dekat atas pangku Bonda semua. Jadi macam tu bukan halusinasi saya. Okay. Jadi bila saya cerita dekat family saya, kat situ lah dia orang macam, dah tak betul dah kau ni. So macam kat situ dah start macam, okay, selama hari ni yang beberapa tahun saya berkawan tu bukanlah manusia. Sebab itulah syarat dia jangan tanya nama. Masa tu form apa tu? Yang dah start reveal masa tanya tu dengan adik-adik? Cuti sekolah, cuti selepas exam UPSR.
Umuan ni darjah 6 lah, darjah 6. Macam hujung tahun lah, bulan 12 macam tu kan. Jadi macam banyak family kita semua balik berkumpul ramai-ramai kan. Waktu tu lah terbongkar cerita tu semua. Tapi nampak real budak-budak tu. Nampak macam orang biasa. Memang masa saya kecil-kecil, saya tak pernah nampak yang bukan-bukan pun. Saya memang nampak macam yalah, macam kita je lah. Tapi rupanya majoriti yang saya nampak tu bukanlah yang sebenarnya. Pakaian diorang tak ada gambar Ultraman ke Shinchan ke. Zaman dulu kita pun tahu baju kita asal boleh je, kadang-kadang blank je, kalau putih-putih, hitam-hitam macam tu lah. Faham. Lebih kurang macam tu lah. Dan arwah ayah memang ada setiasa bila Mira main dengan kawan-kawan. Arwah ayah ada. Adakah Mira mewarisi apa yang ayah Mira nampak? Allahualam. Tapi diorang tak pernah Mira tak. Yang buat bukan-bukan, tak ada. Tak ada. Selalunya macam kita orang macam, sebab tu saya cakap permainan yang kita orang main pun normal. Kadang-kadang main congkak, kadang-kadang main apa tu, yang lompat-lompat tu kan. Benda-benda macam tu lah yang kita orang main. Main masak-masak. Jadi tak ada yang pelik lah. Tak pernah nampak bunda borak dengan ayah? Tak pernah. Sebab tak pernah. mungkin tak tahulah sama ada kita orang kusyuk main kan. Jadi macam tak pernah perhati pun lah orang-orang dewasa buat apa kan. Kita orang macam tu je lah. Baju satu colour atau lain-lain? Sebab tu saya cakap macam orang biasa. Sebab baju dia bukanlah konon lah macam hantu kebaya merah aja. Tak macam tu. Dia normal. Kadang-kadang pakai baju colour putih, kadang-kadang merah, kadang hijau, macam tu. Okay. So dia masih ada lagi ni cerita yang tak habis ni. So kesinambungannya? Kesinambungan dia start daripada saya habis daripada sekolah, keluar daripada asrama anak yatim tu. Kiranya waktu tu baru saya tahu kenapa saya boleh nampak benda-benda macam tu. Sebab rupanya saya dah lihat dia orang tu daripada saya kecil lagi. Senang cerita, mak saya cakap daripada saya bayi. Dulu masa saya bayi, saya pernah lah umur 3 bulan mak saya cakap saya kena sampuk. 3 bulan. Jadi bayi 3 bulan kena sampuk, berapa dah kan. Mak saya cakap memang dah chaos lah waktu tu. Jadi mungkin tu salah satu sebab kan, pintu kita dah terbuka ke macam tu lah lebih kurang. 3 bulan. Macam mana kena rasuk tu? Mak saya cakap, pernah tengok tak baby umur 3 bulan? Kalau masa zaman kita baby 3 bulan boleh buat apa je. Nangis pun nak angkat nangis pun tak lah boleh kan. Mana ada macam baby sekarang mengagar-ngagar kan. Tak pernah waktu zaman kita tu. Pernah tengok tak baby ketawa? Macam tu lah. Baby ketawa baby, je. Tapi ketawa. Menangis, ketawa. Tak normal lah. Kalau nak ketawa lah. Nak nangis lah. Takkanlah ketawa menangis kan. Aku kalau ketawa boleh husnuzon lagi lah. Kalau baby shuffle alamak tu lain. Okay, baik. Mungkinlah dari sebab dari kecil itu dah kena gangguan kan. Okay. Boleh jadi itu yang menyebabkan Mira boleh nampak. Betul. Okay, baik. So Mira hari tu ada mention juga pasal gunung, kan? So pasal gunung ni cerita pasal apa? Gunung ni berkait dengan perkemahan waktu saya duduk di asrama anak yatim tu. Jadi pada tahun tu saya darjah 4, kiranya setahun selepas saya masuk asrama anak yatim tu, diorang buat camp bina diri macam tu dekat satu gunung. Saya sebut tak apa? Boleh. Okay, dekat Gunung Ledang. Bertempat di Gunung Ledang. Jadi aktiviti diorang tu macam biasalah, ada orientasi, ada orientering, ada malam burung hantu, ada orang kata ada hiking juga, dengan ada explorers. Jadi waktu tu saya follow, ada abang saya, kakak saya tak ikut. Kakak saya ikut juga. Kakak saya, abang saya seorang dan saya dan beberapa lagi pelajar daripada asrama anak yatim tu lah, pergilah berkemah di situ selama 4 hari 3 malam. Selama 4 hari 3 malam tu, malam pertama tu biasalah diorang akan buat malam burung hantu kan. Okay, saya pun ikutlah malam burung hantu. Mata kena tutup, dia bawa lah kita ke mana-mana, lepas tu dia lepaskan kita kan. Tapi dia lepaskan kita dua-dua orang. Dua-dua orang. Masa tu saya ingat saya dengan abang saya. Kiranya sepanjang tempoh perkemahan tu saya sentiasa dengan abang saya, dipartnerkan dengan abang saya. Jadi dalam aktiviti tu kita buat macam biasalah. Sampailah ada obstacle hari ke-3. Hari ketiga ada obstacle, explorers. So ada explorers, adalah macam diorang banyak manjat apa semua kan. So saya jatuh dengan abang saya waktu tu. Jadi
Memang saya dah peluk lah belakang badan abang saya. Saya kecil je, saya memang seorang yang sangat kecil. Jadi abang saya macam gendong je saya dekat belakang badan dia. Dia panjat je tali tu. Keluar daripada sungai. Kiranya kita orang jatuh daripada batu tu ke bawah ke dalam sungai tau. Dah basah lokus. Jadi macam ada bangun lah. Ada warden dekat situ waktu tu. Waktu tu kita orang explore sambil bawa lilin. Lilin tak boleh padam. Macam mana nak possible masa explore lilin tak boleh padam. Dah selamat tercebur dalam air. Dengan kita orang basah dengan lilin-lilin padam. Jadi macam kalah lah. So, macam warden cakap okay, tak apa, keluar dah keluar apa semua. So perkemahan tu dengan hiking apa semua berjalan dengan lancar. Tak ada apa-apa yang berlaku lah. Sampailah satu ketika waktu saya berumur, saya dah habis diploma waktu tu. Saya nak aktifkan diri. Abang saya challenge saya untuk hiking waktu tu. Abang saya yang lain-lain lah, macam kau ni lembek lah, segala sukan kau tak join kan, apa kata kau join hiking. Okay. Jom lah kita pergi hiking dekat Asahan. Dia cakap itu, naik Asahan ke Gunung Ledang. Dia cakap itu kan. Maksudnya Gunung Ledang via Asahan macam tu. Okay, faham. So saya cakap boleh, tak ada masalah. Lagipun dulu dah pernah naik. Cakap macam tu kan. Jadi macam abang saya macam, bila masa kau naik, kau aktif pun tidak. Bila masa kau naik? Cakap lah kau lupa ke masa duduk asrama naik yatim tu, kan ada naik Gunung Ledang. Aku ada tengok lah kan, ada pokok bonsai, ada empangan. Kalau kata untuk orang yang tak pernah naik kat situ, takkan saya boleh sebut. Ada pokok bonsai. Aku jatuh waktu tu dekat batu dengan kau, lilin kita padam. Lepas tu Kak Wardah nama dia, suruh kita keluar daripada tu sebab kita dah kalah. Abang saya masa tu tercengang. Kau biar betul. Sedangkan yang pergi camp waktu tu hanya 12 tahun ke atas. Engkau masa tu baru dah jam 4. Dia cakap macam tu. Mana ada kau ikut? Jadi saya macam, aku ikut lah. Okay, kalau kau ikut, kau boleh ikut. Kau boleh sebut tak budak-budak yang seumuran dengan kau, yang ada dengan kau waktu tu? Saya tak boleh sebut. Tak ada. Maksudnya saya seorang yang paling kecil. Bila saya ingat balik, saya seorang yang paling kecil dalam camp tu waktu tu. Masa aktiviti dilakukan tu, saya seorang. Lepas tu saya cakap, yang masa malam burung hantu tu kan tangan kau kena ikat dengan aku. Mana ada, aku seorang-seorang lah. Dia cakap macam tu. Masa malam burung hantu tu pun ada adegan saya dengan abang saya berguling dalam air tau. Maksudnya kan mata kita kena tutup, jadi terperosok, macam tergelincir masuk dalam air tu. Saya boleh cerita dengan detail. Kan masa tu mata kita kena tutup abang, kita termasuk dalam air tu apa semua. Lepas tu dia macam, abang saya macam, ya betul, tapi aku seorang-seorang, kau tak ada. Gila. Kisah tu terungkap, orang kata dah bertahun-tahun. Saya dah, orang kata dah dewasa. Saya dah habis sekolah, saya dah habis diploma, baru saya tahu yang hakikatnya saya tak pernah pergi pun Gunung Ledang tu dulu. Jadi kalau saya tak pernah pergi, siapa yang pergi? Dan macam mana saya boleh tahu macam mana sebenarnya Mira ni boleh ada sekali macam abang tu pergi atas jemputan apa? Sekolah? Memang pertubuhan asrama anak-anak yatim waktu tu memang buat camp tu. Mira ingat tak yang masa tu Mira pun dijemput sekali untuk sertai siapa yang jemput? Tak ingat. Seriously sebenarnya saya tak ingat. Yang saya cuma ingat adalah memang saya di situ terus buat aktiviti dengan diorang. Ingat terus ada kat sana je. Betul. Naik apa semua tak ingat. Memang saya tak ingat. Weh, lain macam. Aku tengah masih blend lagi. Itulah saya macam, mungkin kat sini dekat Santai Chill saya boleh share pengalaman ni. Mungkin adalah antara viewer Santai Chill yang pernah mengalami benda yang sama dengan saya. Jadi mungkin boleh ceritakan ke, ataupun boleh kongsikan ke, ataupun boleh, macam mana nak cakap, boleh rungkaikan misteri. Sebab sampai sekarang pun benda tu masih misteri. Yalah. Dan perkaitan tu berlaku sampai sekarang. Maksudnya sampai ke hari ni pun saya tetap mengalami peristiwa macam tu. Ada peristiwa yang lebih kurang sama jugalah. Ada. Okay, sebelum kita pergi cerita yang lain, anggaran masa tu dah jam 4. Pergi dalam 4 hari macam tu. Kalau yang pergi tu bukanlah jasad Mira, sebenarnya Mira ni tengah buat apa agaknya? Tahu tak? Itulah maksud saya. Saya tengah buat apa? Saya pengsan ke? Bila sampai ke asrama balik, adakah Mira sedar ke, ataupun memang rasa macam biasa rutin harian? Saya rasa macam biasa je. Macam normal, macam okey dah balik asrama. Macam tu dah balik asrama, okey kita boleh pergi sekolah macam biasa, apa semua. Adakah ini sukma? Saya tak ada istilah tu. Jadi saya tak tahu itu istilah apa sebenarnya. Kalau contoh 4 hari tak ada kan, so
So macam mana keadaan kawan-kawan Mira dekat asrama melihat Mira masa tu, macam mana, buat apa kan? Terfikir tak POV dia yang macam tu? Jangan, aku macam terfikir sebenarnya dia macam satu, tak tahulah istilah yang selalu orang kata sukma kan. Tapi aku ada jumpa yang orang yang ada kelebihan ni, yang dia boleh pergi ke sana tapi dia kat sini. Tapi dia boleh hidup kat sana. Maksudnya dia macam tak tahu lah macam mana dia guna pelihatan dia. Tapi dia macam contoh kan, aku kat sini, aku ada Gunung Ledang, tapi aku boleh tahu macam view dia, apa yang kau buat semua aku boleh nampak. Orang kata itu meraga sukma, dan aku pun tak tahu lah meraga macam mana. Oh, namanya sukma. Dia sukma. Dia ibarat macam Bukan sekolah. Dia bukan dia bukan tak tahu. Dia macam ibarat macam apa yang aku tahu lah. Sukma ni ibarat macam kau punya jasad kat sini, kau bukan keluarkan roh kau, tapi kau boleh ada dekat persekitaran. Faham. Kau boleh letakkan diri kau, sebiji jasad semua ada kat situ. Macam pintu Doraemon lah. Itu orang kata sukma. Aku tak tahulah kan. Mungkin sukma 2020 ke. Mungkin Yang ni mungkin apa, Naruto punya jutsu turun dulu kan. Tak tahu lah. Oish. Okay. Aku cannot brain lagi. Ni antara cerita paling tak masuk akal. Paling tak masuk akal aku dah dengar. So next, tadi ada sebutkan cerita yang mengalami sampai hari ni. Ada lebih kurang juga. Lebih kurang. Okay, antaranya sejujurnya saya pernah sampai tahap consult dengan psikiatris sebenarnya, untuk cari tahu punca dia apa. Tapi bila salah satu rakan psikiatris saya tu sebenarnya cakap, sebutkan dekat saya apa examination yang dia akan buat dan possibility yang happen tu, saya jadi tak berani. Saya dah sampai ke jumpa doktor, hanya untuk menunggu next consult je sebenarnya. Tapi bila saya dapat tahu daripada kawan saya, dia memang nak kata macam mana kita panggil dia memang bahagian psikiatris lah. Jadi dia macam cakap akan ada beberapa ujian untuk congkil apa yang ada dalam diri awak. Jadi bila dia cakap macam tu, saya macam no. Okay, so bukan saya tak pernah cari medical, secara penyelesaian medical saya pernah cari. Cuma saya tahu benda tu akan membahayakan diri saya, jadi saya stop. Maksudnya macam mana yang mencongkil tu, possibility untuk buat MRI, multiple personality disorder. Ambil ubat lah. Maksudnya macam Takut dia claim ada split personality. Kalau okay, kata dalam istilah saintifiknya lah, kononnya lah, istilah saintifik dipanggil split personality. Okay. Jadi saya cakap tak apalah. Okay, sebab saya memang dah lalui beberapa ujian dia tu, dan hasil dia tu menakutkan saya lah. Jadi saya macam okay, tak apa, kita cara Islamic way je lah. Cara Islamic way. Dan so far benda tu membantu saya. Cumanya saya tak mengalami lagi se-ekstrim yang macam zaman asrama tu. Tapi walaupun tak se-ekstrim, dia seolah-olah membahayakan saya juga. Okay. Saya boleh ceritakan perkara ni baru je berlaku bulan 2 hari tu. Bulan 2 hari tu saya tidur macam biasa. Waktu tu masa tu waktu saya tidur selepas subuh. Kita dah bangun subuh, saya tidur balik sebab saya letih. Waktu tu saya baru balik daripada coaching. Saya jurulatih juga, jadi saya baru balik pada jurulatih waktu tu. Saya letih, saya tidur lah selepas subuh dekat rumah. Dan waktu tu sebenarnya family saya dilanda dengan masalah mistik. Mungkin ada yang menghantar, sihir waktu tu. Jadi masa saya tidur tu, entah macam mana saya ada di depan rumah saya. Sedar-sedar depan rumah. Cakap sedar-sedar saya dekat rumah. Saya dekat depan rumah. Masa tu dekat tingkap rumah saya, di depan rumah. Dan saya nampak ada seorang lelaki duk mundar-mandir depan rumah saya waktu tu. Dia mundar-mandir, dia hisap rokok depan rumah saya. Lepas tu dia lontarkan rokok dan sesuatu betul-betul di hadapan dia, disemak depan rumah saya waktu tu. Sorry. Jadi saya tak tahu kenapa waktu tu saya rasa marah sangat-sangat. Saya terus keluar daripada rumah saya. Saya terus pergi dekat orang tu. Terus saya terus cakap, kau jangan ingat
aku tak tahu apa yang kau buat. Saya tak tahu kenapa saya cakap macam tu, tapi saya directly marah dia waktu tu. Dan dia cuma pegang saya bahagian bahu ni je. Saya tak boleh bergerak langsung. Dia pegang saya macam ni je, saya tak boleh gerak langsung. Dia cakap, budak mentah macam kau ni, apa je yang kau boleh buat? Lepas tu saya cakap, walaupun aku mentah, aku ada Tuhan. Nah, dia lagi berkuasa dan dia maha berkuasa daripada kau. Aku lebih percaya dia daripada apa yang kau cakap. Kalau engkau lah punca keluarga aku porak-peranda, kau jangan pelik kenapa satu hari nanti satu persatu nikmat yang kau ada Allah tarik. Saya cakap macam tu. Dia gelak. Dan somehow waktu dia gelak tu, entah kenapa timbul satu rasa yang macam nak cakap, nak lawan. Marah dan nak lawan. Sebab waktu tu saya dapat tahu dia buat mak saya. Saya dapat tahu dia lah orang dia. Sebab dia mengaku secara terang-terangan. Dia cakap, ya memang aku yang buat family kau. Kalau ya aku yang buat, kenapa kau nak buat apa? Aku tak buat apa-apa. Tapi kalau kata Allah takdirkan segalanya berbalik pada kau jangan menyesal. Saya cakap macam tu. Saya terus hentak kaki saya waktu tu. Dan suddenly saya ada dekat dalam bilik saya, melihat badan saya sendiri. Tengok badan sendiri. Masa tu lah saya rasa macam, oh okay, it's happening again. Badan sendiri tengah tidur. Tengah tidur dan pakaian dia sama macam saya tengah pakai. Contohlah saya pakai baju ni sekarang waktu tu kan. Dan dia tengah pakai baju yang sama tapi dia tengah tidur. Saya macam, bila jadi perkara tu, sebab perkara yang saya ceritakan ni dah jadi ikat saya beberapa kali. Dan saya mengalami kesukaran untuk masuk semula ke badan saya. Suka masuk badan semula. Ya, sebab waktu tu kelakar jugalah sebenarnya cerita ni. Saya baring kan, saya macam cepatlah masuk, cepatlah bangun. Macam tu kan. Lepas tu bila saya bangun, saya tengok badan saya kat situ lagi. Dan saya duduk atas badan saya macam, alamak. Lepas tu saya baring balik. Lepas tu macam bangun, macam tu berkali-kali. Dia macam aduh tak masuk pula, adjust baru. Macam mana ni kan. Sampai satu part saya dapat genggam tangan saya waktu tu. Tapi dia ada hand masih lagi di awang-awangan. Faham tak macam tu? So macam sangat susah. Bila berlaku macam tu, saya selalu buat saya mengucap 2 kali syahadah. Saya cakap kalau ini yang terakhir kan, tak apalah. Dan Alhamdulillah setakat ni masih hidup lah sampai sekarang lah, sampai ke santai chill. Betul lah ni kan, sebab suami dia ada. Betul lah ni. Betul lah ni tak hayalan rasa saya kan. Mira sebenarnya kat mana? Saya masih di sini. Okey baik. Bila ada kelebihan boleh deja vu? Deja vu, benda tu yang pernah berlaku dan berlaku lagi dan berlaku lagi. Boleh benda tu belum berlaku tapi dah dapat tahu dia akan berlaku kejap lagi. Pernah lah beberapa kali. Okay, mungkin ni lah, dalam kes macam ni kita nak jawab pun tak boleh. Kau pakar tapi sebab tu lah kalau kata ada yang pakar-pakar dekat ruangan komen dan kita punya keyboard warrior, tolonglah saya sebenarnya. Sebab dia menyukarkan saya sebenarnya. Ayah orang mana? Ayah saya orang Perak. Tapi ada mix macam tu lah. Saya pun tak sure. Macam Patani like that, Manja. Mungkin ada kepada korang yang sedang melihat santai chill, tengah tengok video ni, yang Arif, tak nak yang Balatau. Yang Arif lah. Yang Arif mungkin tahu sedikit benda ni, boleh share di ruangan komen. Dan kalau tahu ada sesiapa yang boleh bantu tentang benda ni, sebab berlaku sampai ni kan. Betul. So mungkin boleh bagi tahu siapa yang boleh bantu, insya-Allah lah kan. Kita sama-sama dalam channel ni pun nak jugalah bantu menjawab persoalan-persoalan yang tak dapat dirungkai di sini. Sini kita nak dengar cerita misteri je. Di platform ke. Okay, so tadi Mira ada cerita tentang orang yang nak sihir keluarga. Jadi sebenarnya dia pasal apa menyihir tu? Kenal lah kan? Orang saya rapat. Kenal, cuma saya tak boleh sebut sebab orangnya masih ada sehingga kini. Tapi saya kenal lah. Okay, jadi adakah dia berjaya? Ataupun sekarang ni macam mana keadaannya? Masih dalam keadaan yang disihir ataupun dah minta bantuan ustaz? So far Alhamdulillah setakat ni family saya okey. Selepas kejadian yang berlaku dekat saya tu, orang tu dah tak lalu lagi dekat depan rumah saya. Sedangkan sebelum-sebelum tu dia hari-hari lalu, dan memang dia akan berhenti depan rumah saya, tendung mak saya macam tu.
Mak saya selalu berkebun dekat depan rumah kan. Jadi macam dia berhenti je, dia tengok mak saya, dia berhenti dia tengok macam tu. Dan dia bukan seorang, dia buat kerja tu 2 orang dan 3 orang, 2-3 orang macam tu. Benda yang saya dapat tahu pun melalui perkara yang sama yang saya lalui juga, dan berjumpa dengan dia punya sidekick juga. Jadi tak tahulah, mungkin itu salah satu cara Allah tunjukkan dekat saya. Saya selalu fikirkan macam tu. Saya selalu positifkan diri saya macam tu. Mungkin Allah nak tunjukkan aku dengan cara macam ni. Okay, tak apalah, aku terima. Cumanya kesukaran untuk kita bangun balik selepas apa yang berlaku itulah cabaran dia sebenarnya. Dia macam ibarat antara hidup dan mati jugalah. So yang kejadian yang kesantar tu Mira besar betul? So arwah ayah tak ada lah kan? Dah tak ada. So mungkin kita tak nak tahulah siapa pelaku dia apa semua. Cuma kita nak tahulah dia puncanya sebab cemburu ke, ataupun pasal harta ke, tanah ke. Apa yang saya boleh cakapkan di sini, dulu arwah abah saya sepanjang hidup dia tu membantu orang. Sangat baik hati orangnya. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau kata dia jumpa orang susah tepi jalan, dia memang akan bawa balik rumah. Even pencuri pun dia pernah bawa balik rumah. Serius, siap bagi makan. Padahal orang ni nak mencuri kan, tapi dia boleh bagi makan. Itulah betapa baiknya arwah abah ni dulu. Sangat-sangat suka menolong orang. Dan arwah ayah saya dulu mengubatkan orang juga secara Islam lah, perubatan tradisional. Dan dia pun ada menjual ubat-ubatan tradisional waktu tu, cari-cari akar kayu. Itulah kerjaan dia dulu. Mungkin kalau yang kat sini nampak dia pun merawat orang dia merawat orang. Okay, aku dah nampak. Sebab tu aku tanya bapak dia mix ke tak. Dia nampak aku dah tahu dah jawapan dia, tapi aku tak nak kepala tahu. Faham. Yelah, dia kadang-kadang dalam arena macam ni pun ada yang tak puas hati tau. Yalah, benda macam ni pun mungkin bukan pada Amirah, orang lain jadikan dia bisnes. Jadi orang tak puas hati kan, macam tu, faham? Walaupun orangnya dah tak ada berpuluh tahun. Faham. Okay, so ni adalah salah satu misteri yang sampai ni aku tak boleh nak jawab. Tak boleh dirungkai. Saya sendiri yang mengalaminya pun saya tak boleh nak rungkai benda tu. Okey, orang contoh yang macam Mira cakap dalam mimpi, kalau mimpi nak masuk balik tu kan. Macam mana? Apa yang selalu boleh terjadi macam tu? Saya pernah sekali nak masuk semula dalam badan saya dengar ketukan dekat pintu yang panggil saya macam, sinilah, ikutlah kami. Jadi itu yang buat saya takut sebenarnya. Macam aku dah nak mati ke? Jadi suara-suara tu mengganggu tau. Jadi macam itu pun jadi salah satu punca kenapa saya kuatkan diri untuk jumpa doktor. Sebab saya anggap saya sakit. Even sampai doktor prescribekan saya ubat. Tapi bila saya ambil ubat yang doktor makan tu, dia jadi lagi teruk. Bukan macam menenangkan saya, sebab dia bagi ubat tidur, tapi saya tak boleh tidur. Saya tak tidur. Saya pernah merakam kejadian saya tak tidur, tapi saya tak ingat apa-apa. Lebih pada anxiety tu. Maksudnya macam saya dah ngantuk. Saya rasa saya tidur, tapi dalam video tu sebenarnya saya tak tidur. Saya buka je mata saya sampai pagi. Ya. Dan video tu menakutkan saya, so saya delete. Faham? Sebab dia just buka mata tak buat apa-apa. Ya, betul. Okay, pernah jumpa ustaz tanyakan hal ni, rawat? Pernah, saya pernah jumpa. Ke sana sini. Banyak tempat saya jumpa. Sampailah yang terakhir saya jumpa seorang pakcik tu, dia cakap simple je ayat dia dekat saya. Kau berubatlah dekat mana pun, tapi kalau kata diri kau sendiri tak kuat, diri kau sendiri yang tak nak, maksudnya macam bukan daripada diri kau mengharapkan orang lain mengubatkan diri kau, perkara tu takkan berhasil. Dia cakap macam tu. Mula saya tak faham, tapi sampai satu tahap tiba-tiba saya rasa macam penatlah menghabiskan duit pergi kat orang sana sini. Jadi orang yang terakhir tolong saya waktu tu, kakak tu pun sampai muntah darah tolong saya. Tapi waktu tu memang sebab saya kena sihir, bukanlah sebab masalah saya yang ni. So dia bagi dekat saya, suruh saya amalkan ayat Yasin 9 dengan surah Al-Jin dan Al-Muzammil, dan beberapa surah lain yang memang selalu saya amalkan lah. Jadi benda tu saya buat hari-hari sampailah saya punya simptom ni semakin berkurang. Dan sebenarnya
untuk saya melihat tu benda-benda macam ni tu, saya boleh kawal. Saya pun tak tahu macam mana saya kawal. Tapi kalau kata saya tak nak nampak, saya tak nampak. Boleh pilih nak tak nak. Betul. Itu yang saya pelik macam mungkinlah berkat daripada bantuan kakak tu, dia guide saya kepada benda tu. Dan benda tu saya nampak okey, betul lah macam Pak Citi cakap. Sebab usaha kita sendiri, sebab mungkin kita sibukkan diri kita, pekatkan telinga kita daripada diorang. So macam makin lama makin slow benda tu. Mungkin penampakan-penampakan yang saya hadap selama ni berkurang. Cumanya saya masih menghadap itulah sukma tu. Dia macam Doctor Strange. Doctor Strange. Ni very strange. Doctor Strange. Okay, ni adakah yang Amira cakap Amira disihir ni disihir dengan orang yang sama atau orang lain? Possibility orang yang sama, dengan ada juga orang lain. Ada orang lain juga yang tak puas hati? Sebab dia orang punya team. Dia ada team. Ada geng. Faham. Dia orang ada team. Yelah, dia bawa geng. Dia bawa geng lah, tak aci lah. So last disihir ni minta buat rawatan bila? Last disihir sebenarnya kami berkumpul adik-beradik, buat bacaan Yasin beramai-ramai. Memang ubatkan diri kita sendiri sehinggalah pulih. Memang itu je alternatif kita orang. Alhamdulillah dah okey lah. Alhamdulillah okey. Baik. So kat sini tips kita boleh tengok sebenarnya merawat diri sendiri itu lebih baik. paling kuat. Betul. Jangan kita mengharapkan, contoh nak rawat sini kan, kau tanya ustaz ni okey tak? Okey tak? Okey, tapi sini lagi okey. Betul. Itu dah tak betul tu kan, sebab dia macam kita mencari siapa option paling okey. Dia macam kedai makan pula dia buat kan. Ibaratnya macam kita tak percaya sebenarnya kuasa yang lebih besar tu ada. Sedang cerita bila kita disihir atau apa-apalah orang buat jahat dekat kita, maksudnya kita orang-orang yang teraniaya, dan doa orang-orang teraniaya tu makbul. Yang penting kita kena rajin minta. Itulah bagi saya. Kalau orang tanya kenapa tak pergi berubat sana sini, sebab prosedur yang kita lalui dengan orang tu sama je macam yang kita buat. Kita buat ruqyah, kita baca Yasin, kita apa, sama je macam orang tu buat. Dan possibility untuk orang lain tambah tu lagi kurang. Daripada berubat sana tiba-tiba balik tengok ada yang lain yang mengikut, pula dah. Kan? Okey. Adakah cerita Mira habis sampai sini, atau mungkin sebenarnya Mira banyak lagi cerita yang nak sampaikan? Banyak je, cuma faham. Jadi itulah Pisan. Yang ni kita terpaksa, kita tengok dulu komen. Kali ni kita tak shoot hari yang sama. Sebab kita pun faham kita dah lewat sangat malam ni. Kita shoot malam bukannya pagi. Lagi satu nak balik jauh ni. Jadi kita mungkin ambil masa sikit. Kalau ada sambungan tu datang lagi ke studio insya-Allah. Kalau sentiasa mengalu-alukan, saya mampir. Sangat dialu-alukan. Dan pada korang juga mungkin yang nak bercerita boleh kontak kami di WhatsApp. Apa pun terima kasih Amirah kerana sudi cerita pada kami kisah yang tak pernah didengar dan tak logik. Tak logik. Apa pun kita mintalah bantuan pada Allah. Dan mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin pernah mengalami atau ada jawapan, boleh kongsi di ruang komen sebagai kita punya platform perbincangan. Okey, dan terima kasih pada korang juga yang sudi dengar awal sampai habis. Mungkin Amira ada sepatah dua kata sebelum kita habiskan video ni. Saya harap daripada cerita yang saya ceritakan tu, tolonglah ambil nilai-nilai murni dia, pengajaran dia. Jangan hasad dengki dengan orang. Kalau kata kita diduga sekuat mana pun, pasti ada jalan penyelesaian. Dan jangan pernah orang kata berburuk sangka dengan kuasa yang lebih besar. Kalau kata kita rasa apa yang kita hadap sekarang ni dah cukup berat, sebenarnya ada yang lebih berat, ada yang lebih besar. Betul. Dan setiap penyakit tu memang ada penawar dia. Kita je rajin ataupun tidak untuk mencari. Faham. So kita belajar syukur. Belajar syukur. Walaupun kita diduga, kita rasa ni serba tak adalah apa kan. Sebenarnya kita ni ditimpa atas musibah yang kita boleh tanggung. Betul. Tuhan bagi macam tu. Cuma kita janganlah sampai cakap apa lagi yang dosa aku buat sampai Tuhan nak duga aku macam ni. Itu tak betul sebenarnya. Minta bertaubat. Kan kita jelah belajar kan. Mungkin kita daripada certain, mungkin daripada aku sendiri pun pernah melalui atau merasai benda yang macam tu. So tapi itulah yang mendewasakan kita sampai hari ini.
So okay, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa nanti datang lagi. Ramai nak ni, aku tahu. InsyaAllah. Terima kasih juga Santai Cik sebab sudilah panggil dan dengar saya punya luahan hati dan perasaan. Sebenarnya lebih daripada itulah saya rasa. Betul. Dan kita menantikan part seterusnya. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.